Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la udwana illa 'alas zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadih wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapa-bapa, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Baik, adapun pada malam ini insya-Allah kita menyambung pengajian kitab Zadul Ma'ad. Kita berpindah ke muka surat 389 dengan tajuk wanita-wanita yang dilarang dinikahi. Baik. Jadi apabila sebut tajuk wanita-wanita yang dilarang dinikahi, iaitu haram bagi lelaki menikah dengan wanita ni. Itu maksud dia. Baik. Ada berapa wanita yang dilarang dinikahi laki-laki sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ibu dan para wanita yang punya garis keturunan dari ibu ataupun ayah, ibu-ibunya, ibu ayahnya dan seterusnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu lain tak bukan ibu dan seterusnya, kaum muslimin dan muslimat ke atas. Okey. Dan begitu juga kaum muslimin dan muslimat kalian, lain tak bukan lagi ibu kepada kepada ayah. Maksudnya ialah kaum muslimin nenek balik ibu, nenek balik ayah dan seterusnya. Boleh faham itu? Yang kedua, putri dan para wanita yang punya garis keturunan yang disebahkan kepadanya, putri kandung, putri anak-anaknya dan seterusnya. Maksud ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya. Baik. Itu sama-sama tahu dah tu. Yang ketiga, saudari dari segala seisinya, iaitu saudara adik-beradik perempuan lah. Sama ada adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa dan adik-beradik seibu. Baik. Yang keduanya, yang keseterusnya para bibi, iaitu para wanita saudari ayah dan seterusnya. Maksudnya apa dia? Mak saudara. Gua ni senyap je ni. Ke bahasa Indonesia sebab bibik-bibik dia tak faham. Tu dia. Mak saudara balik ayah. Dan seterusnya ialah bibik paman dari pihak ayah, tapi dari pihak ibu tidak termasuk yang dilarang. Ini potong. Potong waktu. Tadi para bibik iaitu para wanita saudari ayah dan seterusnya, iaitu mak saudara balik ayah lah. Baik. Yang seterusnya bibik paman dari pihak ayah. Apa maksud dia? Balik ayah. Baik. Tapi dari pihak ibu tidak termasuk yang dilarang. Ini tak kena. Sama ada mak pak saudara kaum muslimin dan muslimat balik ibu balik ayah tetap dilarang. Ini potong. Baik, yang seterusnya bibi dari pihak ibu atau saudari ibu. Maksudnya ialah kaum muslimin dan muslimat kalian adik-beradik ibu. Baik, atau mak dari balik ibu lah. Yang seterusnya putri saudara dari putri saudari. Anda pening cik kepala. Anak saudara. Anak saudara. Sama ada balik laki atau balik perempuan. Yang seterusnya ibu susuan. Yang seterusnya putri tiri dari keturunan jika istilah sudah jima. Putri tiri, anak tiri. Anak tiri.
Tapi setelah mana jima' dengan ibu. Apa maksud dia? Kaum muslimin dan muslimat semua nak masuk belaka, tarik muka semacam je. Itu anak tiri lah. Tapi selagi mana belum jima' dengan setelah mana jima' dengan ibu. Contoh begini. Mamak lah mudah kita terjemah mamak mudah-mudah. Mamak ni dia kahwin dengan janda. Siapa nama janda tu? Bedah lah mudah-mudah. Bedah ni ada anak. Nama dia siapa dia? Timah. Mudah kan? Baik. Mamak ni kaum muslimin dan muslimat kalian, dia berkahwin dengan bedah. Jadi Timah tu jadi apa? Anak tiri. Boleh faham tu? Boleh kahwin ke tak boleh kahwin? Kalau dah jima' tidak boleh. Betul tu? Kalau belum jima' boleh kahwin. Baik. Ni pandang ke belakang sebab benda. Oh, ditanya Ustaz Sutri rupa-rupanya. Bangkati yang kita tak percaya. Faham itu? Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, okey ya, dia kahwin dengan dia kahwin dengan janda. Janda ada anak. Faham itu? Jadi kalau dia kahwin dengan janda tu, kalau selagi mana tak jima' dengan janda tersebut, boleh kahwin dengan anak janda, anak tiri kita boleh. Baik. Okey. Tapi kalau kahwin dengan anak tiri, rupa-rupanya mak tua lebih comel daripada anak. Boleh faham tu? Boleh atau tidak? Lambat faham. Lambat faham. Kalau macam ni pelayan raya tak boleh menang lagi. Lambat faham. Tak boleh dah. Kalau dia berkahwin dengan anak, tak boleh kahwin dengan ibu dah. Sama ada jima' ataupun tidak jima'. Tapi kalau berkahwin dengan janda, bolehlah lagi kahwin dengan anak janda tadi dengan syarat belum jima'. Baik. Lupa habis ni sebab seorang pun tak ada mencatat, lupa habis. Baik. Yang seterusnya, iaitu puteri menantu. Apa maksud puteri menantu? Menantulah. Kamu puteri menantu ni menantu lah. Boleh betul? Tak boleh. Menantu perempuan. Yang seterusnya ibu tiri. Memang tidak dibenarkan ibu tiri. Maksudnya ialah kaum muslimin dan muslimat, isteri ayah yang kedua. Ibu tiri. Baik. Yang seterusnya menghimpunkan isteri, kakak beradik, isteri dan bibik dari ayah dan maupun daripada ibu. Iaitu kaum muslim tidak dibenarkan kahwin kaum muslim kalau dikumpulkan adik beradik. Ataupun nak kahwin dengan mak saudara. Kaum muslimin setelah mana ambil seorang perempuan yang mana dia ada mak saudara. Anak saudara pun nak ambil, mak saudara pun nak ambil. Cantum sekali. Itu tidak boleh. Tetapi kaum muslimin, dia haram adalah haram sementara. Aurat atau tidak? Mahram atau tidak? Tak lepas lagi ni. Nak huduk mana tak faham lagi tu. Bermaksudlah kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu yang pertama sekali ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, kita ambil kahwin adik beradik serentak. Adik pun tak, kakak pun tak. Tak boleh kan? Jadi masalah mahram atau tidak? Mahram kamu boleh kahwin. Cuma tak boleh cantum sekali je. Memang tu. Misalnya ni buat contoh, dia kahwin adik. Lepas tu dia nak ke kakak. Boleh lah, tapi syarat cerai lah adik dulu. Baru boleh kahwin kakak. Tapi nak satu tak boleh. Haram perkahwinan itu. Tapi haram sementara.
Boleh faham itu? Begitu juga dengan mak saudara. Macam saya ni, isteri saya, ada mak saudara dia. Mahram tak dengan saya? Allahu Akbar. Tak mahram kerana boleh kahwin, tapi tak boleh serentak. Boleh faham itu? Jadi dia. Amin? Jadi dia. Nah, kena rojok balik dalam bab itu kaum muslimin dan muslimat sekalian. Dia tak boleh mencantumkan anak dara dengan mak saudara sekali, tak boleh. Tak boleh kerana bersatu, bercantum sekali. Tapi aurat tetap aurat. Mahram bukan mahram. Boleh faham tu? Jadi baik. Contohnya kaum muslimin dan muslimat kalian, tiba-tiba mak saudara saya balik isteri nak salam dengan saya, boleh atau tidak? Mula takut jawab dah. Contohlah pergi ke Pak Din pula. Pak Din pula. Kau boleh jawab kaum muslimin dan muslimat kalian. Okey, mak saudara isteri Pak Din nak salam dengan Pak Din, boleh ke tak? Yang tu pun tak lulus lagi. Boleh tak boleh? Tidak boleh. Kerana boleh kahwin. Cuma tak boleh dikumpulkan dua sekali. Itu saja. Boleh faham itu? Itu yang silap faham tu. Mana boleh kahwin? Tak boleh kahwin sementara. Boleh faham itu? Tapi mahram bukan mahram. Baik. Habis. Itu kena merajaah lah tu. Baik. Yang ke-9, suami yang menangguhkan Islamnya. Suami yang menangguhkan Islamnya. Baik, macam ni. Mukadimah dulu. Seorang suami isteri kaum muslimin, kedua-duanya adalah kafir. Tiba-tiba isterinya masuk Islam, suaminya tak masuk Islam. Bagaimana agak-agaknya? Itu dia. Baik. Dengar sini dulu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW mengembalikan Zainab, puteri baginda, kepada Abu As bin Ar-Rabi' berdasarkan pernikahan mereka yang pertama dan tidak menyelenggarakan pernikahan yang baru. Saya baca dulu baru saya ulas. Kalau tidak kan tak faham. Tuan tak nak catat, itu jadi masalah je. Buku tak ada, apa tak ada. Jadi tapi tak apa, marilah mengaji kot mana pun. Kalau tidak pun buka YouTube One Kuliah. Tengok. Tu malah tengok juga. Tengoklah apa-apa pun kaum muslimin dan muslimat. Baik, apa ya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan Zainab, puteri baginda, kepada Abu As bin Ar-Rabi' berdasarkan pernikahan mereka yang pertama dan tidak menyelenggarakan pernikahan yang baru. Dengar dulu, nanti saya ulas kenapa berlaku semacam itu. Dari riwayat lain disebut setelah 6 tahun dan tidak menyelenggarakan pernikahan baru. Dari riwayat lain disebut Zainab masuk Islam 6 tahun lebih dulu daripada ke Islam Abu As. Adakah Zainab itu kafir? Adakah anak Nabi ketika itu kafir? Baik. Macam ni cerita dia nak. Sebagaimana di dalam sejarah kaum muslimin dan muslimat sekalian, Nabi berkahwin dengan Khadijah umur berapa tahun? Sejarah yang masyhur lah. Jangan bertikaikan khilaf ulama itu. Yang masyhur 25 tahun. Umur Khadijah berapa? 40 tahun. Kita ambil sejarah yang masyhur, walaupun ada orang mempertikaikan masalah itu, tentang tarikh, tentang umur itu tidak penting kaum muslimin, dan yang penting adalah berkahwin. Baik,
ketika umur 25 tahun ni, kaum muslimin dan muslimat kalian, syariat Islam ni ada ke lagi? Nabi dilantik umur, jadi Nabi umur 40 tahun. 25 tahun Nabi tak jadi, Rasulullah tak, maksudnya Rasulullah tak jadi Nabi lagi. Ambil fakta sejarah itu. Jadi syariat kaum muslimin dan muslimat kalian, perkahwinan di antara kaum muslimin, orang kafir dengan orang Islam, kaum muslimin, ketika itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi syariat Islam yang ada pada Nabi ketika itu. Boleh faham itu? Tetapi Nabi tidak menyembah berhala. Baik. Setelah mana berkahwin dengan Khadijah, kaum muslimin dan muslimat kalian, dapatlah anak. Baik. Ketika tu dia dapat anak, kaum muslimin dan muslimat kalian, 25 tahun nak bawa ke 40 tahun ni, 25 tahun nak bawa ke 40 tahun ni, berapa tahun dia punya? 15 tahun. Lebam itu. 15 tahun. Syariat ni kaum muslimin itu baru berkahwin, ya, baru kahwin. Jadi apabila dapat anak ni kaum muslimin dan muslimat kalian, jadi dikahwinkanlah dengan Abu As. Abu As ketika itu tidak Islam lagi. Dan tidak ada syariat lagi yang melarang perkahwinan di antara seorang Islam dengan kafir. Tak ada lagi. Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat kalian, orang yang pertama masuk Islam di kalangan budak, siapa dia? Ali kan? Wanita yang pertama masuk Islam, siapa dia? Khadijah kan? Lepas tu orang dewasa, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kan? Ada masalah. Jadi akhirnya anak Nabi pun masuk Islam juga, kaum muslimin dan muslimat kalian. Baik, masa Nabi berkahwin dengan Khadijah ketika itu macam mana? Masa Nabi kahwin dengan Khadijah, status Khadijah ketika itu apa dia? Janda. Dia agama apa? Islam ke tak? Tak Islam. Itu yang dikatakan perempuan yang pertama masuk Islam Khadijah. Itu dia. Okey ya. Jadi maksudnya Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah dalam keadaan Khadijah seorang Nabi berkahwin dengan Khadijah ketika itu Khadijah dalam keadaan musyrikah. Lebam itu. Keadaan musyrikah kaum muslimin dan muslimat kalian. Lepas tu bila dia suami isteri, barulah Rasulullah SAW umur 40 tahun, Khadijah umur berapa? 55 tahun. Baru Khadijah masuk Islam. Yang peliknya, buang pemikiran itu, kenapa Ustaz? Ketika tu tak ada syariat lagi. Kaum muslimin dan muslimat kalian melarang perkahwinan di antara orang-orang musyrik, tak ada syariat lagi. Betul-betul. Jadi kaum muslim nak masuk cerita ni, jadi kaum Abu As ni dia masih jadi kekal kahwin dengan Zainab. Lepas tu kaum muslim barulah dia masuk Islam. Dia baru Islam setelah mana 6 tahun. Jadi akhirnya bila dia kembali kepada Zainab, Rasulullah tidak menikahkan dengan pernikahan semula dikekalkan pernikahan yang lama. Baik, habis. Okey, jelas ya? Okey. Ibnu Abbas juga berkata, ada seorang wanita yang masuk Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menikah dengan lelaki-lelaki lain. Suami yang pertama mendatangi beliau, saya berkata, wahai Rasulullah, aku sudah masuk Islam dan mantan isteriku juga sudah tahu bahawa aku sudah masuk Islam. Maka baginda mengambil wanita itu dari suaminya yang kedua dan menyerahkan pada suami yang pertama tanpa mas kahwin dan tanpa pernikahan yang baru. Berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu seorang lelaki mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah,
aku sudah masuk Islam. Isteri aku tahu dah aku ni masuk Islam. Tapi dia menikah dengan orang lain. Maksud dia, isteri masuk Islam dulu. Lepas tu, bila isteri masuk Islam, kaum muslimin dan muslimat kalian, suaminya tetap jadi tak kafir. Dia jadi kafir. Lepas tu kaum suami yang kafir itu masuk Islam. Tetapi sedangkan isteri tadi dia berkahwin dengan orang lain. Lalu suami yang pertama kata, ya Rasulullah, aku dah masuk Islam. Sedangkan suami isteri aku berkahwin dengan orang lain. Maka Nabi SAW mengambil wanita itu daripada suami kedua, serah pada suami yang pertama tanpa mas kahwin. Itu dia. Baik. Sekarang ni kita kembali. Kita kembali. Kalau konteks zaman sekarang ni, kaum muslimin dan muslimat kalian, konteks zaman sekarang ni, kalau suami isteri masuk Islam, dua-dua tu kafir belaka. Boleh faham tu? Jadi kaum muslimin dan suami isteri masuk Islam, sedangkan suami belum masuk Islam, maka berapa lama nak tempoh? Berapa lama tempoh? Kita tak faham soalan. Baik. Guana malam ni tak boleh jalan. Tak jalan. Berarti betul-betul nak. Okey, saya ceritalah. Pasangan suami isteri ni dia kafir. Lepas tu Allah Ta'ala beri hidayah kepada isteri, isteri masuk Islam. Suami tak masuk. Boleh tak kaum muslimin dan muslimat, isteri yang masuk Islam tu dia berkahwin? Baik. Tidak boleh. Tidak boleh lagi. Maka itu sebabnya para ahli ulama mengatakan, pendapat jumhur mengatakan naklah perempuan itu tunggulah masa iddah dia 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari. Dalam masa 3 bulan 10 hari itu, tiba-tiba suami yang kafir tadi masuk Islam, kekal tak perkahwinan itu? Atau perlu berkahwin semula? Tidak perlu. Boleh faham itu? Itu nak dibicarakan. Okey. Jatuhlah air. Ya, demikian ini juga berlaku bagi suami yang lebih dulu masuk Islam sementara isterinya belum masuk Islam, tapi kemudian dia masuk Islam, maka hukumnya adalah sama, iaitu tak payahlah menikah semula. Habis ya. Okey. Selesai. Yang seterusnya, bab koitus terputus. Apa maksud kata terputus ni? Tak tahu juga. Baik. Tak apalah, kaum muslimin dan muslimat, tak patut tahu, kita belajar kan, kita belajar. Itu sebab Syekh Danamu dah pesan, belajar ni kena ada kitab, jangan kedekut nak beli kitab. Kalau tak ada kitab, kita nak beli ilmu mana? Ilmu ni pakai hilang saja kaum muslim dan muslimat. Saya kata terang je, kalau tak ada kitab, banyak benda lupa. Alhamdulillah tak lupa ni kerana mengajar. Betul. Ini kitab pun tak ada, catat pun tak ada, duk relax je. Betul tak betul? Tak ada menambah setahun ke setahun. Betul betul. Umur je tambah. Aku nak beli teh juga. Benda-benda tu benda tak ingat belaka. Jadi cuba ada gaya belajar sedikit kaum muslimin dan muslimat kalian. Ambil buku. Tak ada, kalau tak ada duit kaum muslimin, ambil buku tulis. Buku 35 tu catat. Baru ada gaya belajar. Betul. Ni duk menyandar ke dinding je. Aku jadi pening, hampa jadi pening habis. Betul tak betul? Ini masalah hukum agama. Banyak lagi benda kita tidak boleh lagi daripada agama ni kaum muslimin. Biar ada semangat nak belajar. Baik. Habis. Seterusnya, kotas terputus, iaitu kaum muslimin dan muslimat kalian, apa maksud dia? Iaitu mereka yang orang lelaki melepaskan air maninya di luar rahim. Takut lepas di dalam rahim nak terbit anak, takut jadi anak.
Jadi akhirnya lepas di luar rahim. Boleh ataupun tidak. Baik. Maksudnya disebut di dalam As-Sahihain, itu Bukhari dan Muslim, daripada Abi Sa'id, dia berkata, kami mendapat tawanan wanita. Jika kami berjima dengannya, maka kami melakukan kotes terputus, iaitu sperma dikeluarkan di luar vagina kerana menghindari kehamilan. Baik. Baginda bertanya, beliau bertanya hingga 3 kali, apakah kalian benar-benar melakukannya? Melepaskan air mani itu keluar? Jadi lalu baginda melanjutkan, tidak ada di antara makhluk hidup hingga hari kiamat melainkan dia tetap makhluk yang hidup. Bermaksudnya dalam hadis ini nampak macam larang lah. Kalau kok mana-mana pun, kalau Allah Ta'ala kata jadilah, lepas kok mana pun. Jadi okey. Itu satu. Di dalam As-Sunan disebutkan bahawa seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku mempunyai seorang budak wanita, iaitu hamba lah. Aku melakukan kotes terputus, melepaskan air mani di luar, kerana aku tidak ingin dia hamil. Ataupun kaum muslimin dan muslimat kalian, tak dan setahun mengandung, tak dan setahun mengandung, tak dan rehat wanita tu. Jadi nak makan ubat apa ni? Ubat apa? Perancang keluarga, dia ada kesan sampingan. Betul tak betul? Jadi bagaimana? Tapi aku tetap menginginkan seperti mana diinginkan oleh kaum lelaki, iaitu keinginan nafsu lah. Sementara orang-orang Yahudi mengkhabarkan bahawa koitus terputus itu sama dengan bunuh jiwa dan secara hidup-hidup, tapi dosanya lebih kecil. Bagi pandangan orang Yahudi, melepaskan air mani di luar ni seperti mana membunuh anak-anak, tapi dosa dia lebih kecil daripada bunuh hak sebenarnya. Baginda bersabda, orang-orang Yahudi itu dusta. Nabi pula kata begitu. Sekiranya Allah Ta'ala ingin menciptakannya, tu engkau tak sanggup merubahkannya. Jadi yang orang Yahudi ni, dia kata buat keluaran air mani keluar ni, ini seperti membunuh. Jadi kata Nabi, orang Yahudi itu dusta. Bila sebut dusta, maksudnya boleh. Baik. Dalam Sahih Muslim dari Abi Sa'id, dia berkata, kami melakukan kotes terputus pada zaman Nabi SAW. Ketika mendengar khabar ini, beliau tidak melarangnya. Jadi gua nak cantum. Jadi dalam dua masalah hadisnya, kata Nabi, ada dalam Sahih Bukhari, Nabi larang. Nabi larang. Kata Nabi SAW, mana-mana makhluk yang Tuhan jadi, bila tak jadi, jadilah. Nabi jawab macam tu. Dalam ni pula kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu Nabi SAW diam saja, tidak melarangnya. Maka di sini para alim ulama, kaum muslimin dan muslimat kalian, mencantumkan dua dalil itu, hukumnya adalah makruh. Makruh kaum muslimin dan muslimat kalian mengeluarkan air mani di luar rahim. Syarat makruh itu terhenti jikalau sekiranya perempuan itu adalah merasakan puas. Kalau sekiranya perempuan tidak merasakan puas, suami saja yang merasakannya, maka itu tidak boleh, itu dilarang. Kerana apa ya? Nafkah batin itu adalah satu kewajipan juga. Jadi dalam permasalahan ini kaum muslimin ada dua pendapat ahli ulama. Pertama, dia kata makruhun. Yang kedua, yang mengatakan harus. Tapi harus dengan makruh ni kaum muslimin dan muslimat kalian ada sedikit, iaitu pendapat yang kata makruh ni kalau sekiranya atau makruh ataupun harus ni dikala perempuan itu berasa puas. Tapi kalau perempuan itu tidak berasa puas, dilakukan keluar daripada rahim, itu tidak boleh. Baik, itu maksud dia. Ataupun perempuan itu reda. Perempuan itu reda, itu tidak mengapa. Baik. Habis, sikit lagi kaum muslim. Berjima dengan wanita yang menyusui. Berjima dengan wanita yang menyusui. Ni ada angin tak untuk pasal ni. Itu dia.
Ada orang, kau minta maaf cakap lah, masuk cerita ni begini. Ada juga jenis lelaki ni sebabkan makanan barangkali, khususnya wallahu alam, orang Melayu kita tak jumpa lagi, tak pada dengar. Kadang-kadang anak tengah menyusui mak, anak tengah menyusui, tapi suami ini tak sabar-sabar, anak tengah menyusui pun nak juga. Itu maksud dia nya. Faham tu dah, aku pun nak terang pun aku malu juga kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu dia. Anak tengah menyusu, tengah hisap susu, yang suami ini tak sabar-sabar, nak juga betul-betul. Sambil menyusu, sambil mak menyusu anak, suami apa? Suami dok kon dok mai, gitulah. Jadi kalau keadaan tu macam mana? Baik. Di dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, laqad hammamtu an anha anil ghilati hatta zakartu anna ruma wa farisa yasnauna zalika fala yadurru auladahum. Baik. Tadinya aku akan melarang jima' dengan wanita yang sedang menyusui, hingga aku teringat orang-orang Rom dan Parsi yang melakukan hal itu dan ternyata tidak membahayakan anak-anak mereka. Baik. Mula-mula tadinya aku nak melarang, tapi bila aku dengar orang Rom, orang Parsi ni ada buat benda lagu tu. Isteri tengah menyusui anak, kaum muslimin, suami tak sabar-sabar buat. Dan aku tengok orang Rom, kamu tidaklah membahayakan anak tersebut. Lebam itu. Baik. Abu Daud meriwayatkan dari hadis Asma binti Yazid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqtulu auladakum sirra fawalladhi nafsi biyadihi innahu la yudrikul farisa fayudakhiruhu. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian cara sembunyi-sembunyi. Kan? Demi yang diriku di tangannya. Ya, demikian itu juga dialami oleh orang Parsi, namun kemudian mereka menganggapnya tindakan yang bodoh. Maksudnya, jangan kamu bunuh anak-anak kamu cara sembunyi-sembunyi. Apa maksud di situ ya? Ialah kaum muslimin dan anak lapar, nak mengisap susu, suami pula kacau. Itu dia. Jadi bila berlaku demikian, seolah-olah ini membunuh anak lah. Anak lapar tak beri minum sebab dikacau oleh suami. Bukan itu ibarat macam bunuh anak. Itu dia maksud dia, kaum muslimin dan muslimat kalian. Baik. Sabda baginda, jangan kalian membunuh anak kalian secara sembunyi-sembunyi, artinya jima' dengan isteri yang sedang menyusui dan yang bisa membahayakan anak. Baik. Jadi yang dimaksudkan pembunuhan di sini bukan dalam pengertian yang sungguh-sungguh, bukan bunuh, maksudnya terhalang kehendak anak itu. Sebab jima' ni memang bisa mendatangkan nampak yang kurang baik, tapi tentunya lelaki tidak kuat menahan keinginannya untuk berjima' dengan isteri. Hukum dia boleh, tidak mengapa, tapi kurang baik. Jadi okey, itu maksudnya. Tapi ada satu saya jumpa satu pembacaan kitab lucu juga kaum muslimin dan muslimat kalian. Baik, nanti minum air sekejap. Tapi nak cakap sebenarnya takut, benda ni sensitif sangat. Orang Melayu kita ni kalau bab-bab macam ni dia cukup sensitif walau berkait dengan hukum. Ada satu kitab, kaum muslimin dan muslimat, ini kitab dulu-dulu. Apakah hukumnya seorang suami sedangkan anak tengah menyusu, dia mengisap susu isterinya? Sudah. Itu hukumnya sebenarnya. Ada satu soalan dalam kitab tersebutlah. Apa hukum yang mana si anak dalam lingkungan masih lagi menyusu, lepas tu pula suami pula dia mengisap susu isterinya? Dan kitab tersebut haram kerana mengambil hak anak, takut tak cukup. Yang kedua,
maka suami itu terputus pernikahan dia kerana sudah menjadi anak susuan. Jadi dia main kita tak ada berdalil ni susah. Kan kaum muslimin dan muslimat kelas. Baik. Permasalahannya kaum muslimin tidak haram, tidak jadi susuan, hukum dia harus. Boleh tak jadi masalah. Hukum dia harus. Baik. Tak boleh jadi susuan. Sebab apa kaum muslimin dan muslimat? Pertama, susuan ni disyaratkan 5 kali kenyang. Yang kedua, susuan ni syarat dia umur 2 tahun ke bawah. Ini suami bekal umur 2 tahun dah. Betul tak betul? Gigi dah tak ada dah kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu dia. Umur Allahu Akbar kan? Itu dia. Umur dah tua dah nak kata gua ni. Tak jadi susuan buat tu. Dia 2 tahun ke bawah, 5 kali kenyang. Betul tak betul? Itu dia. Tak salah benda-benda macam tu. Baik. Tapi jarang berlaku lah di kalangan masyarakat kita. Ini berlaku di kalangan orang Rom dan Parsi. Macam tu. Baik. Okey ya. Sikit lagi. Okey. Larangan bagi laki-laki berjima dengan wanita hamil yang bukan dari hasil hubungannya. Okey. Larangan bagi laki-laki berjima dengan wanita hamil yang bukan dari hasil hubungannya. Nanti kita baca tajuk dulu baru kita hurai. Di dalam Sahih Muslim disebut dari hadis Abu Darda bahawa Nabi SAW mendatangi seorang wanita tawanan yang sedang hamil tua. Saya ulang semula. Di dalam Sahih Muslim disebut dari hadis Abu Darda bahawa Nabi SAW mendatangi seorang wanita tawanan yang sedang hamil tua dekat dengan pintu gerbang Pustat, nama tempat. Baginda bersabda, boleh jadi yang memilikinya nak berjima dengan wanita itu, sedangkan wanita tua itu dia hamil. Boleh jadi pemiliknya itu tuan ni nak berjima dengan wanita tersebut. Bermaksud di sini ya, jadi tuan ni dia belilah hamba itu dalam keadaan hamil, sedangkan hamba itu dia hamil bukan daripada daripada perbuatan tuannya, lebih begitu, iaitu dengan orang lain. Baik. Orang-orang menjawab benar. Baginda bersabda, aku ingin melaknatnya dengan satu laknat yang akan dia bawa hingga ke kuburnya. Bagaimana mungkin dia menjadi bayi itu sebagai ahli warisnya padahal dia tidak halal baginya? Dan bagaimana dia menjadikan sebagai budaknya padahal dia tidak halal baginya kerana seperti anaknya sendiri. Itu dia. Okey. Di dalam As-Sunan disebut dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda tentang para tawanan wanita autas. Apa dia kata? La tuta'u hamilun hatta tad'a wala ghairu hamilin hatta tahida haidatan ya. Wanita yang hamil tidak boleh disetubuhi hingga dia melahirkan. Yang tidak hamil juga tidak boleh disetubuhi hinggalah bersih daripada haidnya. Itu memang cantik kan? Itu dah tahu dah. Baik. Diriwayatkan daripada Irbad bin Sariyah bahawa Nabi SAW mengharamkan berjima dengan para wanita yang hamil hingga mereka melahirkan bayinya. Di sini juga terkandung dalil yang jelas tentang diharamkan menikahi wanita hamil, entah dari pihak mana pun ataupun dengan cara pun kehamilan ini. Ini cuma kata Ibn Qayyim. Betul tu? Ibn Qayyim. Sekarang kita nak bicarakan sedikit. So Ibn Qayyim ni satu tempat ada dapat dia bercanggah dengan satu tempat dia kata begini, tempat dia kata begini. Baik. Sekarang ni kaum muslimin dan muslimat kalian ya. Okey. Nak bicara sedikit. Perempuan ni dia mengandung dengan tanpa nikah. Jadi dia mengandung ni kaum muslimin dan muslimat kalian
jangan, sudah tentulah nano luar nikah lah. Orang kata anak haram, betul-betul. Anak tak sah taraf, kata orang. Baik. Sekarang ni dia ada permasalahan. Permasalahan yang pertama, apabila wanita itu mengandung luar nikah, lepas tu masa mengandung tu dia menikah dengan lelaki yang buat kerja dengan dia. Itu hukum yang pertama. Okey. Kita ungkai satu-satu. Wanita yang mengandung kaum muslimin tanpa nikah ni, masa dia mengandung dah tahu dia 3-4 bulan dah dia mengandung, dia sahkan dia mengandung, jadi akhirnya dia menikah dengan pasangan dia yang buat kerja dengan dia dulu. Bagaimana kalau dia menikah dan bagaimana anak yang dikandung itu? Ini satu bab. Bab yang kedua pula, kaum muslimin dan muslimat, perempuan yang mengandung, lepas tu kaum muslimin dan muslimat luar nikah, tapi dia menikah dengan pak sanggup. Dia tak menikah dengan pasangan dia yang buat kerja dulu, dia nikah dengan lelaki lain. Bagaimana dengan perkahwinan itu? Baik. Okey. Dalam permasalahan inilah kaum muslimin dan muslimat kalian, yang pertama, dikala perempuan itu dia mengandung, lepas tu dia menikah dengan pasangan dia itu, nikah dia adalah sah. Adalah sah. Dan dia boleh melakukan jima' dengan perempuan itu, dan anaknya kaum muslimin dan muslimat kalian menjadi khilaf di kalangan alim ulama. Kata Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, tidak boleh dibengkan kepada ayahnya. Bahkan boleh ayahnya kahwin dengan anaknya itu. Ini pendapat Imam Syafi'i. Tetapi bagi pendapat ulama hadis yang lain, dan begitu juga Imam Nawawi dan Imam Abu Hanifah, dia kata kalau sekiranya perempuan yang mengandung luar nikah itu dia berkahwin dengan pasangannya, dengan pasangannya, maka sah nikahnya dan anak itu boleh beng kepada ayahnya. Boleh. Dan haram perkahwinan. Baik. Itu pasal yang pertama. Mana dalil dia? Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, dia tidak membawa dalil, cuma dia membawa segi permasalahan, iaitu undang-undang fiqhiyah, hukum-hukum fiqhiyah. Pertama sekali ialah dia bawa kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu sahnya anak itu disebabkan apa dia? Keturunan. Keturunan itu sah disebabkan apa dia? Perkahwinan. Dia faham itu? Jadi sekarang ni keturunan tu ada, tapi mereka tidak berkahwin, maka tidak namakan sah keturunan. Itu dia. Itu yang dipakai oleh Al-Imam Syafi'i. Tetapi Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, dia kata tak. Kalau berkahwinlah perempuan itu, berkandung luar nikah dengan pasangannya, ada mengandung, dan anak dia tetap beng kepada si ayahnya. Imam Nawawi bawa satu dalil daripada hadis Nabi SAW. Hadis ini cukup masyhur. Di antaranya hadis kisah Juraij. Juraij, yang kisah Bani Israel, yang mana kaum muslimin dan Juraij ni, malah cerita ringkas je, dia ni orang ahli ibadat di kalangan Bani Israel, dipanggil oleh ibunya satu hari, dia tak menyaut. Lepas tu ibu dia balik, sampai 3 kali ibu dia panggil tak menyaut, dia tengah semayang. Dia kata, ya Allah, semayang aku atau ibu aku. Dia terus ke semayangnya. Akhirnya ibu dia kecewa. Ibu dia kecewa, terus dia berdoa, ya Allah, jangan matikan Juraij ni, malaikat bertemu dengan wajah pelacur pula. Ibu panggil tak menyahut, cuk pelacur panggil kau dia menyahut sikit. Okey, takdir Allah, doa ibu makbul. Lepas tu
Ni makbul kaum muslimin dan muslimat kalian, orang bercerita lah, orang banyak saya cerita tentang Jurais. Jurais ni kuat ibadat dia begini-gini. Masa tengah cerita tu, mari pelacur. Mari pelacur pula yang first class pula kaum muslimin dan muslimat kalian dengar orang cerita. Lalu mereka, pelacur ni kata, aku boleh godakan Jurais. Okey, ringkas ceritanya, pelacur pun godalah Jurais. Bila goda Jurais ni kaum muslimin dan muslimat kalian, dengan segala kecantikan, Jurais tak makan, tak termakan dengan godaan dia. Lalu perempuan pelacur ni kecewa. Bila kecewa, dia buat kerja pula dengan penggembala kambing berdekatan dengan rumah ibadat Jurais. Itu dia. Kerana dah penggembala kambing, kaum muslimin dan muslimat berlaku berzina, jadi selalu dengan kehendak Allah Ta'ala. Baik. Itu bawa penggembala kambing, boleh makan kambing lagi. Faham itu. Lepas tu kaum mengandung. Bila mengandung, ringkas ceritanya lagi, akhirnya perempuan pelacur itu melahirkan anak. Lalu kaum muslimin, dia kata anak ini daripada Jurais. Dia tuduh lalu dah kan. Dia tuduh. Zaman dulu lagi dah tuduh dah bak ni kaum muslimin dan muslimat kalian berzina dengan orang ni, berzina dengan orang ni. Betul-betul. Tu dia. Mari pula keleng seorang tu pula kaum muslimin dan muslimat, macam-macam pula cerita dia. Okey, tu cerita lain, tu cerita surat khabar. Lepas tu kaum muslimin, orang pun tak percaya pada Jurais, terus pukul Jurais, tak tanya dah. Lalu akhirnya Jurais kata sebab apa? Lalu mereka kata engkau berzina dengan perempuan ini. Lalu kata Jurais, bawa anak itu. Bawa anak yang baru lahir itu. Baik. Lalu dibawa anak baru lahir itu, Jurais pun semayang 2 rakaat dulu. Masa semayang, Jurais tekan perut budak tu. Ini dia kata adik, apa ni, dia antara budak yang boleh bercakap di masa kecil. Dia antara Jurais. Saksi Jurais. Baik. Dia gulam. Apa kata dia? Wahai budak, siapa ayah kamu? Budak tu baru lahir je. Siapa ayah kamu? Siapa ayah kamu? Boleh faham itu? Soalan ni faham. Siapa ayah kamu? Lalu budak tu kata, ayah aku seorang pengembala. Tengok. Seorang pengembala. Ada budak tu kata, siapa ayah kamu? Aku tak tahu. Ben pada Abdullah, sudahlah. Tak ada lagu tu. Siapa ayah kamu? Aku tak ada ayah, tak tahu. Tak ada. Kamu macam mana? Atas itu keperhatian Imam Nawawi mengatakan, kenapa dia mengaku ayah penggembala kambing? Sedangkan itu adalah anak zina. Betul tak betul? Maka mana kata tidak. Kalau sekiranya asal daripada benih itu, kerana berdasar pada hadis Nabi, ayat Quran pun kata berkenaan dengan budak ini berpandu kepada tulang sulbi ayahnya. Kecuali kalau kita tak tahu, barulah kita bin kepada Abdullah. Boleh faham itu? Kepada hamba Allah. Jadi dia. Maka hukumnya kaum muslim muslimat kalian tidak mengapa. Adapun kaum muslimin dan muslimat kalian, kalaulah perempuan itu mengandung, kaum muslimin dan muslimat kalian, luar nikah, dia berkahwin dengan orang yang lain, pak sanggup, sah atau tidak? Sah tidak? Baik. Kalau buat kahwin semua nak jawab belaka. Tadi tak nak jawab. Betul-betul. Tak apa. Saja je main-main ya. Kaum muslimin dan muslimat. Pak Dai langsung tak nak jawab langsung dah. Jadi permasalahan kata Imam Abu Hanifah tak sah. Tidak sah. Imam Syafi'i kata sah tapi tidak boleh jima'. Sah kahwin saja tapi tidak boleh jima' perempuan itu hingga dia melahirkan anak. Itu kata sebab dalil Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala mengambil satu dalil satu hadis yang lain. Ada seorang lelaki mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, aku mengkawini seorang wanita. Di masa aku mengkawini dia, aku tidak melihat akan perutnya besar. Kerana masa kahwin tu apa dia? Dia pakai baju besar. Tak nampak lah kaum muslimat kan.
Apabila aku dah melakukan persetubuhan dengan dia, baru nampak. Sebelum subuh tak nampak, baru nampak. Rupa-rupanya sudah mengandung, ya Rasulullah. Dia sudah mengandung. Bagaimana? Apa jawab Nabi? Kata Nabi SAW, anak yang dilahirkan itu iaitu menjadi hak kamu, jadi hamba kamu. Dan kamu, mas kahwin kamu kepada wanita itu sudah habis, tak boleh tuntut kerana kamu dah berjimak dengan dia. Yang ketiga, Nabi kata lepas tu kamu ceraikan dia. Sekarang permasalahan Imam Syafi'i kata sah tu apa? Pertama disebut mas kahwin. Kalau sekiranya pernikahan itu tidak sah, apa kena beri mas kahwin? Yang kedua, kalau perkahwinan itu tidak sah, kenapa sebut cerai? Betul? Tak boleh cerai, ada pisah begitu. Memang tu. Cuma pendapat yang sahih, sah perkahwinan itu, tapi jangan setubuh lah. Sebab nak mengetahui benih anak itu daripada siapa. Boleh faham itu? Itu dia. Itu keadaannya. Wallahu a'lam. InsyaAllah lain masa kita sambung bab yang lain. Laki-laki memerdekakan budak dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mas kahwin. Bagaimana ya? Okay, insyaAllah kita sambung pada kuliah akan datang. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.